Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tamanya syukur kita kepada Allah Taala kerana kita pada hari ini masih lagi diberi kekuatan, masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang untuk sekali lagi kita menyambut sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan norma baru. Walaupun ada setengah negeri yang menangguhkan sambutan ini, tetapi alhamdulillah negeri Johor, alhamdulillah kita dapat menyambut sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan norma baru. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, bulan yang dipanggil bulan Rabiul Awal. Setengah daripada kita, masyarakat kita kadang-kadang sebut bila masuk bulan Rabiul Awal, dia kata ini namanya bulan Maulid. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang timbul pertanyaan di kalangan kita. Dia kata apa? Kenapakah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak dilahirkan pada bulan yang sudah mulia? Contohnya pada bulan yang dipanggil bulan haram. Sebagaimana yang Nabi sebut dalam hadis yang sahih, salasun mutawaliyatun wa rajabu mudhar. Ada 4 bulan yang dipanggil bulan haram, 3 yang berturut-turut dan 1 yang menunggal. Bermula dengan bulan Zul Qaidah, Zul Hijjah, Muharram, wa Rajabu Mudhar, dan bulan yang keempat bulan Rejab. Ini namanya bulan yang haram. Sebagaimana yang kita tahu, bulan haram ini ada keistimewaannya. Sebagaimana yang disebut dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dia kata apa? Bulan haram ini, walaupun dari sudut asalnya pensyariatannya dulu, bila masuk bulan haram ini orang Islam dilarang berperang. Namun pensyariatan itu sudah dimansuhkan. Walau bagaimanapun dari kelebihannya tetap kekal. Apa dia? Yaitu barang siapa yang melakukan kebaikan-kebaikan dalam bulan yang haram, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rejab, maka ganjaran pahalanya lebih berbanding dengan bulan tidak haram. Tetapi awas, apa dia pula? Barang siapa pula yang melakukan dosa dalam bulan yang haram, maka dosanya juga dilihat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka timbul pertanyaan, kenapa Nabi tidak dilahirkan pada bulan yang sudah mulia ataupun bulan yang lain, contohnya bulan Ramadan? Macam mana? Sebentar lagi jawapannya. Begitu juga, kenapakah Nabi itu tidak lahir pada hari yang mulia? Contohnya apa? Hari Jumaat. Hatta orang-orang zaman jahiliah dulu, mereka sudah pun memuliakan hari Jumaat. Mereka panggil hari Jumaat dengan namanya Sayyidul Ayyam, yang mana kita terjemahkan dengan nama penghulu segala hari. Kita biasa sebut Sayyidul Ayyam ni penghulu segala hari. Kadang-kadang ada juga orang sebut dengan nama ketua segala hari. Tapi biasa orang sebut namanya penghulu segala hari. Nak nunjukkan pada kita jawatan penghulu tu, jawatan dimuliakan. Sehingga kita sebut penghulu segala hari. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kenapakah Nabi tidak lahir pada hari yang dipanggil hari Arafah, yang mana hari itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak umatnya menunaikan haji? Kenapakah Nabi tidak lahir pada hari yang dipanggil hari Ashura, yang mana sudah mulia,
tetapi Nabi lahir pada hari yang dipanggil hari Isnin. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bagaimana kita nak memberi pencerahan di sini? Maka pencerahannya bagaimana? Yaitu aradallahu ayyakuna fadlu hazan nabi fadlan istiqlaliyan munfarida. Maknanya apa? Allah Ta'ala menghendaki kelebihan Nabi kita itu kelebihan yang tersendiri, yang tidak dikaitkan dengan yang lain. Laisa tabi'an li ahadin, bukan kerana mengikut yang lain. Maknanya apa? Nabi itu mulia bukan kerana bulan itu mulia. Nabi itu mulia bukan kerana hari itu mulia, tetapi Nabi mulia kerana Allah Ta'ala muliakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berlaku yang sebaliknya, apa dia? Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi menjadi mulia dengan sebab Nabi. Contoh, hari Isnin. Orang Arab jahiliah dulu, hari Isnin hari yang panggil ayyamun majhulah, hari yang tidak dikenali ataupun hari yang tidak masyhur di kalangan orang Arab ketika itu. Tetapi alhamdulillah, hari Isnin disandarkan kepada Nabi, hari lahir Nabi, maka hari Isnin sampai sekarang hari itu menjadi mulia apabila disandarkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam syariat kita, hari Isnin hari yang sunat berpuasa. Syariat Nabi kita sunatnya puasa Isnin, Kamis, Isnin, Kamis. Syariat Nabi Allah Daud alaihi salam puasanya selang-selang. Puasa satu hari, buka satu hari. Puasa satu hari, buka satu hari. Tetapi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasanya Senin, Kamis, Senin, Kamis. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, maka hari Isnin menjadi mulia apabila disandarkan kepada Nabi kita. Begitu juga dengan bulan yang dipanggil bulan Rabiul Awal. Rabi ni maknanya musim bunga lah. Rabiul Awal. Orang-orang Arab jahiliah dia tahu tentang bulan Rabiul Awal. Tapi bulan Rabiul Awal tu pergi macam biasa saja. Tetapi apabila bulan Rabiul Awal itu merupakan bulan kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bulan itu bulan menjadi mulia. Bahkan bulan itu menjadi bulan yang ditunggu-tunggu oleh orang Islam di seluruh dunia. Sebagai contoh kita dekat Johor ni, bila nak masuk Maulid 2-3 bulan dah rancang dah. Mesyuaratnya bila nak buat kat mana, penceramahnya siapa. Akhirnya saya yang kena. Alhamdulillah, rezeki Allah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, mulianya bulan itu bila disandarkan kepada Nabi. Begitu juga dengan kota yang dipanggil kota Madinah. Tuan-tuan, kalau kita semak dalam kitab sirah, kota Madinah adalah kota yang kering kontang asalnya. Tak ada siapa nak datang, kota yang kering kontang. Tetapi sekarang apabila baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, ada jasad Nabi di kota Madinah, ada makam Nabi di kota Madinah. Kalau kita pergi umrah, kalau tak bagi Madinah macam tak sah lah. Kalau pergi haji tak bagi Madinah macam tak sah. Kenapa? Disitulah makam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok tuan-tuan, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi menjadi mulia. Begitu juga orang-orang Ansar. Orang Ansar ni daripada gauman kaum Aus dan Khazraj. Mereka ni dulu kerjanya perang aja kerjanya. Orang Arab begitulah. Gaduh sikit perang, gaduh sikit perang. Tetapi bila datang Nabi ke kota Madinah, maka mereka digelar dengan namanya orang-orang Ansar. Mereka dimuliakan dengan sebab baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, paman dirahmati Allah sekalian, maka saya ulang, Nabi tidak lahir pada bulan haram, Nabi tidak lahir pada hari yang dipanggil hari Jumaat, tapi Nabi lahir pada hari Isnin, Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala menghendaki bahawa kelahiran Nabi itu, kemuliaan Nabi itu kelebihan yang tersendiri, bukan dengan dikaitkan dengan bulan ataupun hari, tetapi Allah Ta'ala yang memuliakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, jangan risau, jangan bimbang. Ceramah hari ini, tazkirah hari ini tak lama, 30 minit. Kerana norma baru. Sebab saya faham, ramai yang datang itu belum sarapan. Semua menunggu-nunggu nasi maulid. Dan jangan risau, norma baru kali ini kita jaumannya akan dibungkuskan. Jangan risau. Selalu kan makan dengan tak dibungkus. Kali ini insya Allah akan dibungkuskan. Jadi jangan risau. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Maka pada hari ini kita akan sambut Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah untuk apa? Untuk kita zahirkan syukurnya kita ini dengan lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Dengan sebab Nabi itu turunnya rahmat Allah. Dengan sebab Nabi itu kita dapat hidayah Allah. Dengan sebab Nabi itu kita dapat ngaji Quran. Dengan sebab Nabi itu orang Islam namanya orang yang bersaudara. Kalaulah insan-insan yang kita sayang kat dunia ni, contohnya siapa? Ibu bapa kita. Kita sambut hari maulidnya. Siapa lagi? Suami kita. Kita sambut hari maulidnya. Siapa lagi? Isteri kita. Kita sambut hari maulidnya. Bagaimana insan yang bergelar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lagi-lagi patut untuk kita sambut hari maulidnya. Kerana apa? Untuk menzahirkan syukurnya kita dengan kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyelamatkan kita daripada kesyirikan, menyelamatkan kita daripada dosa kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan pun dirahmati Allah sekalian. Cuma kadang-kadang ada orang tanya, dulu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dia sambut maulid ke tidak? Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, dulu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya dengan para sahabat, kenapakah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa pada hari Isnin? Lantas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia berpuasa pada hari Isnin kenapa? Wa zaka yaumun wulidtu fihi. Aku berpuasa pada hari Isnin kerana hari Isnin itu hari kelahiranku. Maknanya apa? Difahami dalam hadis ini, Nabi itu sambut hari lahirnya tetapi dengan melaksanakan ibadah puasa. Kita tak mampu begitu. Maka kita sambut hari lahir Nabi dengan contohnya apa? Ada tilawatul Quran. Apa lagi? Ada bacaan sirah berzanji. Apa lagi? Ada bacaan selawat ke atas Nabi. Apa lagi? Adanya tazkirah. Apa lagi? Last sekali ada jamuan. Nak apa? Nak zahirkan ya Allah syukurnya kita dengan kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita adakan program seperti ini. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, maka kita sambut maulid, tujuannya apa? Untuk kita zahirkan gembiranya kita dengan kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Yang kedua, pertama kita sambut maulid nak zahirkan kesyukuran, kegembiraan. Yang kedua, kita nak sambut maulid ini tujuannya apa? Nak menambah kasih sayang kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana soal kasih sayang kepada Nabi ini bukan soal biasa-biasa. Macam kita sayang isteri kita, sayang dengan mak kita, suami kita, anak-anak kita. Ini bukan biasa-biasa. Soal kasih sayang kepada Nabi ini soal iman. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadisnya riwayat Imam Bukhari. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidayhi wa waladihi wan nasi ajmain, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud apa? Tidak sempurna iman kita. Bukan makna tak beriman. Tak sempurna iman kita sehinggalah kita ini kena lebih sayangkan Nabi
berbanding sayangnya kita dengan mak bapak kita. Nabi buat perumpamaan dalam hadis ni. Perumpamaan apa? Tak sempurna iman kita sehinggalah kita ni kena lebih sayangkan Nabi berbanding sayangnya kita dengan mak bapak kita. Kenapa Sebab Nabi tahu antara insan yang kita sayang kat dunia ni adalah mak bapak. Maka Nabi buat perumpamaan, tak sempurna iman kecuali kamu kena lebih sayangkan Nabi berbanding sayangnya kita dengan mak bapak. Siapa-siapa yang ada mak bapak, bergembiralah. Kenapa? Tuan-tuan, ada tempat yang doanya mustajab. Saya selalu ingatkan, siapa-siapa ada mak bapak, bergembiralah. Santunilah mak bapak dengan sebaiknya. Ziarahlah, telefonlah, WhatsApplah dan sebagainya. Kenapa? Kita ada tempat yang doanya mustajab. Nabi sebut dalam hadisnya, bagaimana? Salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. Ada 3 doa yang mana doa ni mustajab, tidak ada keraguan kepadanya. Ini siapa yang jamin ni? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 doa yang mustajab la syakka fihinna, tidak ada keraguan. Dan salah satunya siapa? Da'watul walid liwaladi. Doa mak bapak kepada anaknya mustajab. Maka selagi ada mak bapak, santunilah sebaiknya. Mintalah doa sebanyak-banyaknya. Kenapa? Ini doa mak bapak makbul kepada anaknya. Dan apabila mak bapak dah tak ada, kita ni bukan sekadar hilang mak bapak, kita hilang punca satu doa yang makbul. Saya ulang sekali lagi, kita ni kalau dah tak ada mak bapak, bukan sekadar tak ada mak bapak, kita hilang satu punca doa yang makbul. Siapa dia? Mak bapak kita. Maka selagi mana masih hidup, santunilah sebaiknya, mintalah doa sebanyak-banyaknya. Kerana doa mak bapak kepada anak-anaknya adalah doa yang makbul, yang dijamin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya teringat almarhum ayahanda saya. Dia kata apa? Orang ni kalau ada anak ramai, bagus. Adik-adik saya 18 orang. Mak tua 9, mak muda 9. Dan saya yang ke-18. Last one. Dia kata apa? Bagus, kenapa? Nanti kalau dah tak ada, setiap hari dia akan dapat 18 Fatihah daripada anaknya. Setiap waktu dapat 18 Fatihah. Kalau anaknya ramai. Kalau anaknya 10, 10 lah. 10 Fatihah. Kalau 18, 18 lah. Dia untungnya kalau anak yang ramai. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Itu perbandingan yang pertama. Yang kedua, Nabi buat perbandingan lagi. Tak sempurna iman kita, sehinggalah kita ini kena lebih sayangkan Nabi berbanding sayangnya kita dengan anak-anak kita. Wah, kita betul-betul sayang dengan anak kita. Ada orang tu lama dah kahwin, tak ada anak, sunyi hidupnya. Ada orang tu pula, ya Allah, pantang kahwin, beranak aja kerjanya. Pun ada juga, alhamdulillah. Ialah rezeki Allah. Sayangnya kita pada anak kita. Tetapi Nabi kata, tak sempurna iman kita, sehinggalah kita ini kena lebih sayangkan Nabi berbanding sayangnya kita dengan ibu bapa kita, dengan anak-anak kita. Dan yang terakhir Nabi sebut, wan nasi ajmain, tak sempurna iman kita, sehinggalah kita ni kena lebih sayangkan Nabi berbanding sayangnya kita dengan sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang lain. Ada setengah orang ni dengan pasangan dia biasa je, tapi kalau dengan kawan hebat, akrabnya luar biasa. Kalau nak pergi minum kat warung tu, kalau kawan dia tak ada, sanggup dia bungkus. Kenapa tak minum kat warung ini? Kaki tak ada, dia kata. Kaki dia kat rumah, kawan dia lah tu. Kenapa? Bungkus hari ni. Sanggup tak minum, bungkus. Akrabnya dengan kawan dia itu. Tapi Nabi pesan, tak sempurna lagi iman, sehinggalah kamu kena lebih sayangkan Nabi berbanding sayangnya kita pada mak bapak, anak-anak dan juga kawan-kawan kita yang lain. Jadi tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, maka soal kasih sayang Nabi ini adalah
soal iman kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sambut Maulid adalah untuk tambah kasih sayang kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang kata sambut Maulid kan ni dulu Nabi tak buat, maka kita jawab ada kaedah fiqhiyah yang bantu kita yang berbunyi at-tarku la yaqtadi at-tahrim. Sesuatu yang Nabi tak buat, sesuatu yang Nabi tinggal, tidaklah bererti benda tu haram. Kan kadang-kadang kita jumpa orang minta Nabi tak buat, bid'ah. Nabi tak buat, bid'ah, bid'ah. Dah lah bid'ah, masuk neraka pula tu dia tu. Itu yang seram dengar tu. Kita bagi formula. Sesuatu yang Nabi tinggal, Nabi tak buat, bukanlah bererti benda tu haram sehingga ada dalil yang mengharamkan. Contoh, dulu pada zaman baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada satu sahabat daripada golongan Ansar, orang Madinah. Dia kerjanya jadi imam. Jadi imam. Tapi dia ni bila jadi imam, selepas baca Fatihah, dia akan baca suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, barulah baca surah lain. Rakaat kedua pun sama, suratul Fatihah, suratul Ikhlas, baca surah lain. Rakaat ketiga pun sama juga. Lepas baca Fatihah, baca suratul Ikhlas. Rakaat keempat, baca Fatihah, suratul Ikhlas. Sehingga para sahabat rasa tak selesa lah. Sebab ini Nabi tak ajar. Kenapa baca suratul Ikhlas setiap rakaat? Contoh kalau sembahyang zuhur atau sembahyang fardu Isyak yang 4 rakaat. Lalu dia pun jumpa imam ni, minta penjelasan, minta pencerahan. Kenapa perlu baca suratul Ikhlas setiap rakaat? Kalau nak baca suratul Ikhlas, baca suratul Ikhlas, tak baca surah lain. Ini baca suratul Ikhlas, baca surah lain. Lalu sahabat Ansar ni yang menjadi imam, dia kata, kalau tuan nak saya jadi imam, saya akan tetap baca suratul Ikhlas. Kalau tuan-tuan tak suka, saya akan meninggalkan imam ini, jawatan imam. Maka para sahabat yang lain rasa bimbang lah. Sebab apa? Sebab sahabat Ansar ini merupakan salah seorang yang baik perilakunya, baik bacaannya. Kalau dia letak jawatan susah. Lantas satu hari sahabat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan perkara tersebut. Lalu Nabi pun panggil sahabat ni minta pencerahan. Kenapa dia melakukan perkara tersebut? Kenapa tak ikut apa yang diminta oleh para sahabat dan juga makmum? Lalu sahabat ni menjawab bagaimana? Aku baca suratul Ikhlas setiap rakaat kerana aku cintakan suratul Ikhlas. Itu jawapannya. Kenapa baca suratul Ikhlas setiap rakaat ni? Aku cintakan suratul Ikhlas. Lantas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannata. Nabi tak kata bid'ah, tapi Nabi kata apa? Kecintaan kamu terhadap suratul Ikhlas itu akan menyebabkan kamu masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mana sesuatu yang Nabi tinggal bukan bererti itu haram kecuali ada dalil mengharamkan. Itu cerita zaman dulu tuan-tuan. Kalau kita di masjid kita, kalau imamnya baca suratul Ikhlas, bagus. Suratul Ikhlas, inna a'taina. Suratul Ikhlas, inna a'taina. Bagus, kekalkan imam ni satu penggal lagi. Bagus imam ni. Tapi zaman sahabat dulu lain. Jadi tonton dirahmati Allah sekalian. Contoh yang kedua, Nabi tak buat tapi sahabat buat. Nabi tak kata bid'ah pun. Contohnya apa? Sahabat yang bernama Rifa'ah Az-Zurqi. Satu hari Rifa'ah ni sembahyang berjemaah dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sembahyang jemaah, rukuk, diri i'tidal, selepas membaca sami Allahu liman hamidah, lantas sahabat yang bernama Rifa'ah ni pun sambung bacaan, Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ditambah, dah lepas mayang, Nabi pun tanya, siapakah tadi yang membaca doa itu, yang membaca pujian itu?
Ni, maka ada seorang sahabat pun mengaku dia baca. Lantas Nabi sebut apa? Ra'aitu bid'an wa salasina malakan yabtadirunaha, hingga penghujung matan hadis. Dia kata apa? Aku melihat masa dia baca pujian itu, Rabbana walakal hamd hamdan kasiran thayyiban mubarakan fih. Nabi kata aku melihat lebih 30 malaikat yang berebut-rebut mencatat siapa yang dulu catat pahala si fulan tu. Sampailah sekarang tuan-tuan, kita baca doa itu ataupun kita baca pujian itu, asalnya sahabat yang buat, bukannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan doa iftitah yang kita baca dalam sembahyang. Selepas kita takbir, Allahu akbar, Allahu akbaru kabira, walhamdulillah katsira, sehingga ke hujungnya, itu juga sahabat. Nabi sebut sabdanya yang bermaksud, aku melihat ketika doa ni dibaca, pintu langit terbuka, nak menunjukkan kepada kita zikir itu, doa yang sangat bagus yang dibaca oleh sahabat. Jadi tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, jadi sesuatu yang Nabi tinggal tidaklah bererti benda itu haram sehinggalah ada dalil yang mengharamkannya. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, maka kesimpulannya, kesimpulannya sebelum tuan-tuan hilang fokus dengan saya, kesimpulannya, kita sambut Maulid adalah untuk menzahirkan kesyukuran kita. Syukur kena dizahirkan. Yang kedua, sambut Maulid tujuannya apa? Nak tambah kasih sayang kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang tanya, Ustaz, sayang saya dengan anak saya lebih sayang kita pada Nabi, tak apa, itu permulaan. Tapi berusahalah sehingga nanti kita kena lebih sayangkan Nabi berbanding sayang kita pada anak kita. Kalau kata Ustaz, saya lebih sayang bapa saya daripada Nabi, berusahalah sehingga satu hari nanti kita kena lebih sayangkan Nabi berbanding sayang kita pada mak bapak kita. Kerana soal kasih sayang pada Nabi itu adalah soal iman kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, pemirsa dirahmati Allah sekalian, buat penghujungnya, tadi kita urus dia, kita ada mengedarkan apa tu? QR code tuan-tuan. Ni selingan ni lah. Ada QR code tampung pengurusan kubur, juga tampung pengurusan masjid. Jadi tuan-tuan yang belum dapat tu boleh ambil di kaunter pendaftaran tadi. Ini cara baru, norma baru untuk kita melaksanakan ibadah sedekah. Mana kalau tak sempat di masjid, kat rumah pun dah boleh sedekah lah. Satu menggunakan aplikasi Boost, satu lagi menggunakan aplikasi Touch and Go. Jadi lepas main subuh, pegang handset, biasa pegang handset kan, cetek RM10. Ataupun tengah panaskan enjin kereta, panaskan, ambil tu, cetek RM10. Ada masuk pejabat, terlupa nak bersedekah, sebelum mula kerja, imbas lagi, cetek RM10 contohnya. Niatkan, ya Allah, dengan ibadah sedekah tu mudah-mudahan Allah permudahkan urusan saya. Ya Allah, dengan ibadah sedekah ini permudahkan urusan anak saya di luar negara yang tengah belajar di luar negara. Ya Allah, dengan ibadah sedekah ni, ya Allah, permudahkan urusan anak saya sekarang tengah temuduga ni. Ya Allah, dengan ibadah sedekah ni percepatkanlah, sembuhkanlah penyakit anak saya. Ya Allah, dengan ibadah sedekah ini, ya Allah, jauhkan kami semua di negeri Jordan, Malaysia dan di seluruh negara daripada wabak COVID-19 dan sebagainya. Maka benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban min anwa'il bala'i. Sedekah itu dapat menolak 70 pintu bala. Sebab itu sekarang ramai orang promote apa dia? Sedekah subuh. Sebelum apa-apa, sedekah subuh. Mudah-mudahan dengan sedekah subuh tu Allah jauhkan daripada mara bahaya. Sebelum balak tu turun, Allah jauhkan dia daripada balak dengan barakah melakukan ibadah sedekah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, setakat ni dulu yang dapat saya kongsi. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin kuat, semakin menebal, kerana ia adalah soal iman. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ampun
Minta ampun dan maaf kalau salah dan silap. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.